Salam sejahtera pelajar-pelajar. Kembali kita ke bahagian kedua bab 3 Asas Sains Komputer tingkatan 3 Algoritma Teknik isihan atau sort. Okey, dengan teknik yang pertama bubble sort. Okey, kita masuk dulu ciri-ciri sort atau isihan. Okey, digunakan pada item yang belum diisi. Okey, sort digunakan untuk menyusun item-item yang bertaburan yang belum diisi. Yang kedua, mengisi item dalam susunan menaik atau menurun. Okey, sort boleh menyisih item dalam susunan menaik atau menurun. Okey, menaik contohnya seperti 1, 2, 3 dan 4. Dan menurun seperti 9, 8, 7, 6 sehingga seterusnya. Memerlukan satu senarai yang perlu diisi. Okey, melibatkan penggunaan gelong. Okey, gelong while for. Output akan dihasilkan. Okey, output yang dihasilkan adalah hasil yang telah diisi. Boleh digunakan untuk senarai yang pendek atau yang panjang. Okey, proses tamat jika item berada dalam keadaan terisi. Ini adalah outputnya. Teknik pertama sort ialah bubble sort. Okey, yang kita akan pelajari pada hari ini. Dan teknik yang kedua adalah bucket sort. Kita akan pelajari bucket sort pada kelas yang akan datang. Okey, kita lihat bubble sort. Okey, bubble sort ialah teknik mengisi item-item dalam senarai mengikut susunan menaik atau menurun. Menaik jika item pertama lebih besar daripada item yang kedua, tukar tempat item tersebut. Okey, jika kita nak menyusun mengikut tertib menurun, jika item yang pertama lebih kecil daripada item yang kedua, tukar tempat item tersebut. Okey, pada kita boleh mencari atau menyusun senarai item terdiri daripada integer atau abjad. Integer seperti nombor, kad pengenalan atau nombor sekolah kamu, dan abjad seperti nama kamu dan kelas kamu. Okey, sesuai digunakan dalam senarai yang sedikit. Ini kerana ia membandingkan setiap item bersebelahan sehingga habis. Okey, jadi proses memakan masa yang lebih lama untuk bubble sort. Okey, ia dapat membuat perbandingan antara item yang bersebelahan. Ini adalah teknik bubble sort. Okey, kita tengok contoh bagaimana bubble sort berfungsi. Kita gunakan contoh yang tidak disusun sebagai contoh kita. Jenis gelembung atau bubble memerlukan masa kosong N2. Jadi kita memastikan ia pendek dan tepat. Okey. Jenis gelembung iaitu bubble bermula dengan dua elemen pertama. Okey, contoh di sini 14 dan 13. Membandingkannya dengan memeriksa mana yang lebih besar. Okey, kita tengok 14 dan 13 mana yang lebih besar. Okey, dalam kes ini 33 lebih besar daripada 14. Jadi ia sudah ada di lokasi yang tersusun. Okey, kita tengok ia telah berada di lokasi yang tersusun. Seterusnya kita bandingkan 33 dengan 27. Okey, kita dapati 27 lebih kecil daripada 33 dan kedua-dua nilainya mesti ditukar. Okey, di sini kedua-dua nilainya mesti ditukar. Seterusnya kita bandingkan 33 dan 35. Kita sudah tukar kedudukan di sini. Sekarang 33 berada di dalam kedudukan ini. Kita bandingkan pula dengan 35. Kita dapati kedua-duanya berada dalam keadaan yang telah disusun. Okey, tak ada perubahan di sini. Kemudian kita beralih kepada dua nilai seterusnya iaitu 35 dan 10. 35 dan 10. Kita tahu 10 lebih kecil daripada 35, oleh itu mereka tidak disusun. Okey, kita lihat 35 lebih besar daripada 10. Ia berada dalam kedudukan yang tidak disusun.
Okey, kita tahu 10 lebih kecil daripada 35. Oleh itu, mereka tidak disusun. Nampak? Mereka tidak disusun di sini. Kita perlu susunnya supaya 10 berada di tempat yang betul. Kita menukar kedua-dua nilai ini. Okey, kita tukar. Kita dapati bahawa kita telah sampai ke akhir array. Lepas satu lelaran, okey, satu pusingan. Lelaran ini ada satu pusingan. Kita cari. Susunan akan kelihatan seperti ini. Okey, susunan akan kelihatan seperti ini. Tepatnya kita sekarang menunjukkan bahawa bagaimana susunan harus kelihatan seperti setiap lelaran. Okey, selepas lelaran kedua ia akan kelihatan seperti ini. Okey, selepas lelaran kedua ia akan kelihatan seperti ini. Okey, selepas kita bandingkan proses itu ia akan kelihatan seperti ini. Perhatikan bahawa setiap lelaran kurang-kurangnya satu nilai akan bergerak kepada akhir. Apakah nilai itu? Nilai itu adalah 10. Dia akan bergerak daripada kedudukan di sini kepada kedudukan di sini sehinggalah akhir. Apabila tidak diperlukan pertukaran, jenis gelembung mengetahui bahawa susunan telah disusun sepenuhnya. Okey, jika 10 ini telah sampai ke depan, okey, susunan telah disusun dengan sepenuhnya. Jadi operasi sort kita telah berjaya diselesaikan. Kita menganggap senarai itu adalah unsur n berganda. Kita selanjutnya menganggap bahawa fungsi pertukaran mengubah nilai elemen array yang diberikan. Okey, ini adalah contoh dalam Python bagaimana atau cara dibina untuk bubble sort. Okey, pelajar-pelajar boleh cuba ini di Python kamu. Okey, ini n list. List yang tidak disortkan, yang tidak diisi lagi. Okey, ini adalah jawapan yang kamu perlu dapat. Okey, telah disusun mengikut urutan menaik. Okey, ini adalah contoh catat alihnya. Okey, study catat alih ini, bagaimana ia berfungsi. Okey, ini adalah catat alih yang mudah. Okey, mari kita lihat di sini. Okey, kita runkan dia. Okey, starting bubble sort. Ini starting bubble sort kita. Tengok macam mana ia menyusun kita punya senarai. Okey, langkah yang pertama, setiap pusingan kita akan bergerak daripada kiri ke kanan untuk menukar item yang dibandingkan. Okey, setiap pusingan menggerakkan nombor yang besar ke sebelah kanan. Okey. Okey, kita starting dengan pusingan kosong. Okey, pusingan kosong. Okey. Dia akan melalui semua elemen dalam list ini, dalam senarai ini. Okey. Yang pertama dia akan comparekan item yang pertama dan item yang kedua. Oleh kerana item yang pertama 18 lebih besar daripada item yang kedua, dia akan tukar tempat. Okey, dia akan swap tempat tersebut. Okey, seterusnya item dibandingkan 18 dan 6, dia akan swap kerana 6 lebih kecil daripada 18. Boleh lihat. Seterusnya, okey, seterusnya dia akan bandingkan 18 dan 7. Okey, oleh kerana 18 lebih besar daripada 7, dia akan tukar tempat. Dan seterusnya dia akan compare lagi, bandingkan elemen 18 dan 15. Okey, dia bandingkan. Oleh kerana 18 lebih besar daripada 15, dia akan tukar tempat lagi. Sehingga pembandingan yang seterusnya 18 dan 16, dia akan swap tempat lagi. Okey. Okey, dan disperse. Okey, tamat pusingan kosong tadi. Last element telah berada di tempat yang sepatutnya. Okey, kita tengok starting.
Okey, permulaan untuk pusingan yang pertama. Okey, pass 1. Okey, pusingan yang pertama sama, dia akan comparekan elemen 5 dan 6. Okey, compare. Selepas compare, tiada perubahan. Untuk elemen yang seterusnya juga dia compare, tiada perubahan kerana 6 lebih kecil daripada 7. Kemudian dia compare lagi elemen yang seterusnya, juga tiada perubahan kerana 7 lebih kecil daripada 15. Kemudian dia compare lagi item yang seterusnya. Okey, item ini berada dalam kedudukan yang sebenar. Okey, kedudukan yang kita nak. Okey, starting pusingan yang kedua. Okey, setiap elemen dia akan bergerak hingga elemen yang terakhir. Okey, okay, compare elemen yang pertama dan kedua. Okey, seterusnya compare elemen. Okey, masih. Okey, 5, 16 dan 18 berada dalam position yang terakhir. Okey, final position dia. Okey, next dia akan compare lagi. Okey, dia akan compare lagi 5 dan 6 untuk round yang ketiga, pusingan yang ketiga. Okey, dia compare setiap elemen, dan nombor 7 berada dalam final positionnya. Okey, kemudian dia start dengan pusingan yang keempat. Okey, sama, dia akan bandingkan position, dan done sorting. Okey, siap untuk sorting dia. Okey, selesai untuk bubble sort. Okey, kita akan sambung kepada bahagian yang ketiga. Terima kasih atas kerjasama anda. Okey, sila like, share dan subscribe channel ini untuk pelajaran yang seterusnya. Okey, untuk laman web yang tadi saya akan sediakan di link di bawah untuk memudahkan kamu bereksperimen dengan list-list yang kamu hendaki. Okey, sekian. Terima kasih.